السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Yang dimati dan kasihi Tuan Imam, Pegawai Masjid, Mursi dan ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, tuan-tuan muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan lagi umur kita, memberi kesempatan lagi untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, menjentik lagi hati kita untuk kita terus tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sehinggalah ke akhir hayat kita insya-Allah. Sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah merayakan hari kemenangan, yakni hari raya Aidul Adha, Aidul Fitri pada minggu yang lalu setelah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama sebulan. Alhamdulillah, pada tahun ini 30 hari kita berpuasa. Dan mudah-mudahan insya-Allah ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan tempoh hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan juga diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi ini kita bersama-sama untuk kita melihat dan mengingati kembali berkaitan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan sepanjang Ramadan yang lalu. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan terus istiqamah melakukannya, melaksanakannya, dan terus kita istiqamah hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar menjadi hamba Ramadan. Kun rabbaniyun wa la takun ramadaniyun. Jadilah kamu seorang hamba Allah, seorang hamba Tuhan yang benar-benar
mentaati perintah-perintahnya, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, kerana orang yang menjadi hamba kepada bulan Ramadan, mereka hanya beribadah, hanya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan sahaja. Tetapi selepas berakhirnya Ramadan, mereka lupa kepada rumah Allah. Mereka tidak ada keinginan dan tidak ada rasa untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang mereka lakukan di dalam bulan Ramadan yang lalu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama pada pagi ini kita melihat berkaitan dengan sifat takwa, seperti mana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan Ramadan yang lalu. Kita melihat ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Adakah ciri-ciri ini ada pada diri kita, ataupun masih belum ada, ataupun masih sedikit-sedikit? Maka kalau sedikit-sedikit kita perlu pertingkatkan lagi. Kalau masih belum ada, sama-samalah kita mewujudkannya di dalam diri kita. Dan kalau sudah ada, kita sama-sama memperkukuhkannya lagi dalam diri kita, insya-Allah. Kita akan melihat beberapa ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaihi min rabbi." Dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitab Al-Quran ini, yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan huruf-huruf potong alif, lam dan mim di awalnya, yang mana kita tidak tahu apakah maknanya dan para ulama tidak mentafsirkan sangat apakah makna huruf-huruf tersebut, dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan di awal Al-Quran itu dengan huruf-huruf potong alif, lam, mim, dan surah-surah yang lain yang mana Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan huruf-huruf yang seperti tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nak menyatakan bahawa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1457 tahun yang lalu adalah sebuah kitab yang tidak ada keraguan. Dalam arti kata yang lain, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan meragui sedikit pun apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran. Dan ianya, yakni kitab Al-Quran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu siapakah mereka? Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib,
perkara-perkara yang gaib dan mendirikan solat. Ni ciri, ya tuan-tuan, dalam ayat ini ciri orang yang bertakwa. Serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dalam ayat ini 5 ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Ya, selain daripada meyakini dan beriman kepada kitab Al-Quranul Karim itu sendiri. Ya, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib, yakni antaranya ialah kita meyakini janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah. Begitu juga beriman kepada perkara-perkara yang gaib ialah kita meyakini adanya balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di yaumil akhirah, hari akhirat, kita meyakini walaupun kita tidak melihatnya, walaupun kita tidak nampak, tetapi kita benar-benar meyakini bahawa adanya balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita kenali sebagai dosa dan pahala. Kerana hari ini kita melihat dalam masyarakat kita ramai orang yang tidak merasakan dan juga tidak melihat kepada permasalahan dosa dan pahala. Ya. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa dalam ayat tadi iaitulah mendirikan solat. Orang yang bertakwa akan sentiasa mendirikan solat. Ya, solat menjadi agenda utama dalam kehidupannya setiap hari. Ya, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bila seseorang itu kehilangan solat daripada dirinya, maka dia akan hilang dunia, dia akan hilang segala-galanya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa solat yang dilakukan secara konsisten, secara istiqamah, berterusan, lebih-lebih lagi dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dengan solat berjamaah. Walaupun di sisi mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ianya bukanlah fardu ain, tetapi sebahagian ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menetapkan bahawa solat berjamaah adalah sunat fardu kifayah. Walaupun demikian, ada ulama mengatakan bahawa walaupun fardu kifayah hukumnya, tetapi bila seseorang itu meninggalkannya tanpa ada keuzuran, maka ia telah melakukan satu dosa. Menunjukkan kepada kita bahawa betapa beratnya tuntutan kepada solat berjamaah itu sendiri. Jadi orang lelaki khususnya solatnya adalah berjamaah di masjid, surau, dan di tempat-tempat yang didirikan jamaah. Yang ketiga, ciri yang ketiga ialah menginfakkan harta, yakni mengeluarkan harta. Kalau bulan Ramadan, ramai di kalangan kita yang suka untuk bersedekah,
memberi tajaan makanan untuk orang berbuka puasa. Dan boleh dikatakan setiap hari kita melakukan ibadah sedekah ke tabung-tabung masjid dan berbagai-bagai tabung lagi. Ya. Maka sebagai kesinambungan itu, selepas Ramadan juga kita terus melakukan ibadah sedekah, infak, mengeluarkan harta kita. Kerana yang kita keluarkan itulah yang akan menjadi harta kita yang sebenar, berbanding dengan apa yang masuk ke dalam perut kita. Yang keempat, ciri-ciri orang yang bertakwa juga ialah beriman kepada Al-Quranul Karim itu sendiri yang kita sebut di awal tadi, dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Adapun keimanan kita kepada Al-Quranul Karim ialah dengan kita terus membacanya walaupun telah berakhir Ramadan. Walaupun bulan Ramadan kita berada di dalam kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran, selepas Ramadan juga kita perlu terus mewujudkan kumpulan-kumpulan tadarus Al-Quran. Jangan kita bubarkan lepas habis je Ramadan, ya, habis je khatam Quran dalam bulan Ramadan, maka kumpulan tadarus itu dibubarkan. Teruskan tuan-tuan, walaupun hanya tinggal 2-3 orang sahaja. Ya, teruskan, kerana ia menunjukkan kepada keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Ya. Dan yang lebih baik lagi lah ialah kita melaksanakan ataupun kita mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim 30 juzuk yang kita baca dan kita khatamkan di dalam bulan Ramadan itu. Yang kelima, ciri-ciri yang kelima ialah yakin ataupun beriman kepada adanya hari kiamat. Beriman pada adanya hari kiamat kita pun dah sebut dah tadi. Bagaimana pada hari akhirat nanti orang yang melakukan kebaikan, orang yang taat kepada segala perintah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran yang lebih baik, yang lebih besar lagi daripada apa yang diperolehinya di atas muka bumi, di dunia ini. Dan begitu juga kita meyakini bahawa adanya balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang derhaka kepada Allah, orang-orang yang melanggar perintah dan juga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat yang kedua daripada surah Ali Imran ayat 133 hingga 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Maksudnya, dan bersegeralah kamu kepada keampunan daripada Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
Yaitu orang-orang yang bertakwa itu yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang, waktu senang, ataupun di waktu sempit, ataupun di waktu susah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan lagi, dan mereka memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri, mereka ingat kepada Allah. Dan lalu mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengampun. Siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa itu melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Daripada ayat ini tuan-tuan, ada 5 juga ciri orang yang bertakwa. Iaitu yang pertama, orang yang bersegera untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang ke-133. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ciri orang yang bertakwa ialah bersegera mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni dengan sentiasa beristighfar, sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila melakukan dosa ataupun bila tidak sengaja melakukan dosa. Yang kedua, bersegera untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang bertakwa, dia bersegera untuk mendapatkan syurga Allah. Bersegera untuk melayakkan dirinya menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara, tuan-tuan, di atas muka bumi ini, syurga Allah berada di rumah Allah. Yakni di dalam majlis-majlis ilmu. Ciri orang yang bertakwa, dia akan berusaha, dia akan segera mencari majlis-majlis ilmu. Dia tidak akan sombong dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan meluangkan, melapangkan masanya untuk berada di dalam majlis ilmu. Kerana majlis ilmu adalah taman-taman syurga Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Dan yang seterusnya ialah menginfakkan harta ketika senang. Ketika kita senang, ketika kita ada duit, kita bersedekah. Dan juga ketika susah. Ketika kita kesempitan juga, kita akan berusaha untuk melakukan sedekah. Sama ada dengan wang ringgit, dengan harta benda, ataupun dengan tenaga, dengan masa dan sebagainya. Ya? Maknanya sedekah ataupun infak bukan dengan harta semata-mata. Yang seterusnya, ciri-ciri orang yang bertakwa ialah
orang yang mampu menahan kemarahan. Orang yang kalau bulan Ramadan kita boleh tahan marah. Bila kita melihat sesuatu yang kita tidak berkenan, kita tidak suka, maka kita mampu menahan marah ketika bulan Ramadan. Kerana kita tahu kita sedang berpuasa. Tetapi di bulan selepas Ramadan, 11 bulan berikutnya, adakah sifat ini menahan marah dalam keadaan kita boleh marah, kita boleh membalas kejahatan orang? Adakah kita mampu menahan? Kalau kita mampu menahannya, bermakna kita memiliki sifat takwa. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qala. Orang Islam itu ialah orang Islam yang lain selamat daripada kejahatan ataupun keburukan lidah dan tangan. Bermakna bersedia menahan marah kalau sekiranya dia boleh marah pada orang yang melakukan satu kejahatan kepada diri. Yang seterusnya, ciri yang seterusnya ialah sedia memaafkan kesalahan orang lain. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ini yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita melaksanakan ibadah puasa sebulan di bulan Ramadan. Tiba hari raya, kita akan bermaaf-maafan. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bermaaf-maafan di hari raya bukan sekadar kosong-kosong. Bukan sekadar kosong-kosong, tuan-tuan. Tetapi bermaaf-maafan di hari raya ialah dengan kita terus membuang dosa-dosa itu. Kita terus lupakan dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa yang orang lakukan pada kita. Baru kita akan memiliki sifat pemaaf seperti mana yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dalam peristiwa Fathul Makkah, Nabi SAW telah memaafkan semua orang Mekah. Sedangkan 8 tahun sebelumnya orang-orang Mekah lah, orang kafir Quraisy lah yang hendak membunuh Nabi SAW. Kita, tuan-tuan, kita kadang-kadang satu kesalahan kecil sahaja, kita akan mengatakan, kawan tak maafkan awak 7 keturunan. Masya Allah, tuan-tuan. Sampai 7 keturunan. 7 keturunan maknanya kita sendiri pun dah mati lah. Ini masalah kita. Kenapa? Kerana kita nak bawa dosa-dosa ataupun kesalahan orang itu ke akhirat. Sedangkan di akhirat, tuan-tuan, di hari akhirat nak mencari semula orang yang melakukan kesalahan, orang yang kita buat salah dan sebagainya, maka masa yang lama, tuan-tuan. Beribu tahun nak jumpa, tuan-tuan. Nak minta maaf macam mana? Masya Allah. Lebih baiklah kita mengamalkan sifat pemaaf ini ketika kita masih hidup di atas dunia ini. Tak kira lah siapa, tuan-tuan. Sifat pemaaf ini adalah sifat Nabi SAW. Dan juga sifat Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dalam bulan Ramadan baru-baru ini, 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam akhir Ramadan tu, kita akan membaca doa, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita minta Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Sedangkan kita tak nak maafkan kesalahan orang lain. Ini masalah. Orang yang buat salah dengan kita.
Yang seterusnya, ciri-ciri orang yang bertakwa lagi ialah segera bertaubat apabila melakukan dosa. Ini kita sebut di awal tadi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera bertaubat, segera minta ampun, segera beristighfar. Bukan tunggu hari raya nak minta maaf. Ya, bukan tunggu open house. Ya, tunggu rumah terbuka, pergi jumpa minta maaf. Bukan. Ya, tetapi segera bertaubat, segera meminta maaf jika melakukan sebarang kesalahan. Dan seterusnya, berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji setelah bertaubat. Ini antara syarat taubat yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Yakni antara syarat taubat ialah berhenti daripada melakukan dosa-dosa yang kita bertaubat daripada. Ya, antara syaratnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim surah Az-Zariyat, Inna lil muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman surga. Mana ini tempat orang yang bertakwa tu. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang lain, ya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang paling bertakwa. Ya. Kalau kita sebut tentang takwa ni tuan-tuan, kebanyakan kita memaknakan takwa itu ialah takut. Memanglah tuan-tuan, sifat takwa itu ialah sifat yang bermakna takut. Takut dalam arti kata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan takut kita kepada makhluk yang lain, makhluk Allah. Ya? Tak sama dengan kita takut pada orang jahat. Tak sama dengan kita takut kepada harimau, singa dan sebagainya. Tetapi takut kepada Allah ataupun takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini semakin mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat orang yang bertakwa ialah beberapa taman syurga dan mata air yang terpancar padanya. Maknanya dalam syurga itu ada mata air. Ya? Bukan mata air. Ya? Seterusnya Allah SWT menyatakan tuan-tuan, keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Dalam syurga itu, dalam taman syurga itu, selain daripada mendapat ada mata air tuan-tuan, ya, orang yang bertakwa yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mereka akan sentiasa berada dalam keadaan nikmat, menerima nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar bagi ahli syurga tuan-tuan, ya, ialah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan bagi mereka yang berpegang, bagi kita yang berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahawa di hari akhirat nanti, lebih-lebih lagi di dalam syurga, ya, kita akan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebesar-besar nikmat. Ya, paling besar nikmat ialah dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dunia ni kita tak dapat.
lihat Allah. Kita tak dapat tengok Allah. Kenapa? Kerana kita dihijab oleh dosa-dosa kita. Ya. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang dapat nikmat-nikmat tadi, nikmat syurga dan nikmat-nikmat yang lain dalam syurga itu adalah mereka yang suka melakukan kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Ya. Mereka tidur sikit je waktu malam. Ya. Kita sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Ini orang yang bertakwa, orang yang menempati syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini sikit je tidur pada waktu malam. Kan tuan-tuan, bulan Ramadan baru-baru ni, ya, kita dilatih supaya tidur sekejap je. Ya. Tak lama. Katalah kita habis tarawih pukul 10. Balik rumah dondang, pukul 11 tidur. Pukul 4, pukul 5 dah bangun anak. Ya, untuk sahur. Untuk Qiyam. Lebih-lebih lagi 10 malam akhir. Ada orang terus tak tidur langsung. Terus tak tidur. Kenapa? Ya, beribadah pada waktu malam. Beribadah di 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya. Tapi ini antara sifat ahli syurga. Orang yang bertakwa yang menempati syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Maknanya di penghujung malam, ya, sebelum masuk waktu subuh, ya, mereka akan sentiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Dan pada harta-harta mereka ada pula bahagian yang mereka tentukan menjadi hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri mereka daripada meminta-minta. Jadi tuan-tuan, daripada ayat ini beberapa ciri yang disebutkan ialah yang pertama, sentiasa melakukan kebaikan semasa di dunia. Ya? Orang yang bertakwa ini sentiasa nak buat baik. Sentiasa nak beri kebaikan pada orang. Ya, bukan tunggu untuk menerima kebaikan. Ya, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara peranan ataupun kepentingan zakat dalam syariat Islam, ya, selain pada kita bayar zakat fitrah, ya, sebelum raya, ya, dalam bulan Ramadan tempoh hari, zakat-zakat yang lain juga adalah untuk memberi kebaikan kepada asnaf terutamanya. Dan asnaf pula mestilah, ya, mereka menggunakan wang zakat yang mereka terima ataupun, ya, zakat yang mereka terima itu untuk kebaikan. Ya, bukan dapat duit zakat beli rokok. Allahu Akbar tuan-tuan. Ya, ada. Tapi mereka lebih berusaha untuk mengeluarkan diri mereka daripada golongan asnaf. Ini tujuan yang sebenar zakat dalam syariat Islam. Ialah untuk membantu, menolong orang yang susah supaya dia keluar daripada kesusahannya. Yang seterusnya ialah bangun malam beribadah, qiyamul lail. Dalam bulan Ramadan kita boleh bangun, ya, bukan saja bangun untuk makan sahur, tapi kita boleh beribadah sebelum kita bersahur, ya, walaupun sekadar 2 rakaat solat tahajud, ya. Yang seterusnya ialah sering beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, antara sunnah harian Nabi SAW ialah Nabi selalu setiap hari beristighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari.
Ya, kita mana cukup tuan-tuan? 3 kali ikut imam baru 15 kali. Kalau 5 kali, 5 waktu solat baru 15 kali. Ya, nak cari lagi berapa? 55 lagi. Ya, mana datang? Mana setiap masa kita beristighfar. Ya. Dan yang terakhir tuan-tuan, ya, juga berkait dengan ayat-ayat sebelum ini tadi, iaitulah bersedekah membantu orang-orang susah. Ya. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara kebaikan ialah bersedekah. Ya. Jangan kita kata, ya, saya bersedekah sokmo tiap-tiap hari. Sedekah apa? Senyum je. Tak cukup tuan-tuan. Walaupun senyum itu adalah sedekah kepada saudara kita, ya, tetapi ia adalah sedekah yang paling minima. Takkan kita nak paling common sokmo tuan-tuan. Kita kena upgrade. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada lagi banyak lagi ciri-ciri yang perlu ada pada diri kita, terutama sekali setelah kita beribadah puasa sebulan Ramadan yang lalu. Ya, mudah-mudahan terus kita istiqamah, kerana sifat takwa perlu kepada istiqamah, perlu kepada penerusan. Ya, bukan sekadar masa-masa tertentu, ataupun bukan sekadar di bulan Ramadan sahaja kita rasa kita bertakwa. Ya, lepas Ramadan kita balik asal. Ini masalah tuan-tuan. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlulah, ya, menjadi orang yang baik pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan sahaja pada pandangan manusia, tapi pada pandangan Allah yang lebih utama. Walaupun manusia memandang sebagai, ya, tidak baik, tapi apa kebaikan yang kita buat, penilaian yang lebih utama ialah penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting ialah kita mengikut kebaikan yang kita lakukan itu mengikut syariat Allah, mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau nak kata kebaikan mengikut akal manusia, dah tentulah, ya, Robin Hood yang merompak orang kaya, beri harta pada orang miskin, itu baik. Tapi kebaikan itu menyalahi, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita buat kebaikan itu kebaikan yang, ya, menepati syariat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mudah-mudahan, ya, kita lihatlah pada diri kita, adakah ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, ya, ada pada diri kita. Ya. Kalau ada, alhamdulillah, kita perkemaskan lagi. Kalau sekiranya masih belum ada, kita adakan, ya, kita berusaha untuk mengadakannya pada diri kita. Dan kalau sekiranya kurang, kita tingkatkan lagi, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah pada hari akhirat nanti. Pada hari kiamat nanti, kita menempati syurga Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan kepada sifat takwa yang kita usahakan untuk diri kita, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Kalau itulah perkongsian kita pada pagi ini, ya. Insya-Allah mudah-mudahan, ya, kita terus istiqamah dengan amalan yang kita lakukan, terus istiqamah, ya, hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu solat, yang kita dipanggil oleh muazzin, dijemput oleh Allah untuk kita terus, ya, melayakkan diri kita menjadi calon-calon ahli syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam
ونعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.